Assalamualaikum. Oh, bergema lah pula. Sekejap ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Okey. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sekejap ya. Okey, baik. Minggu ini adalah minggu yang ke-12. I'm so sorry because hari ini saya bukan berada di kawasan sepatutnya. Saya berada di office. So office ni saya tak ada PC, double PC. So saya menggunakan satu PC and I need to monitor all the attendance dan attendance participant. So saya menggunakan phone lagi satu lah tu yang bergema tadi tu. Okay. Masih lagi ramai yang belum masuk. Hopefully kelas rep boleh panggil lah kita punya siapa yang belum masuk tu lah ya. Sebab kelas hari ni won't take a long time tapi penting lah kan nak habiskan chapter yang kelima. Okay, so sebelum tu kita buka dulu kelas kita dengan surah Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Okay, nanti dari semasa ke semasa saya akan ambil attendance lah. Sebab sekarang ni dah tak boleh percaya. Kita dah tak boleh nak 100% percaya dengan U-Feature. Sebab ada kes di mana student tick U-Feature attendance but they are not present in our Google Meet, which is unfair lah for those yang memang hadir dua-dua kan. Memandangkan U-Feature is our official attendance, so dia rasa macam okay dah masuk U-Feature kira nanti medium tak detect lah dia hadir tak hadir. Okay, so because of that saya akan panggil lah nama satu-satu, saya check siapa yang ada dalam U-Feature, siapa yang ada dalam Google Meet, siapa yang tak ada. Okay, keberadaan itu penting. Macam kami juga pensyarah, even though kami work from home, we are not able to berada di lokasi selain daripada kawasan rumah ataupun kawasan. Kalau saya duduk dekat Seri Iskandar, so dia akan detect kawasan botol lah. Saya clock in ke, saya clock out ke, dia detect location. So sebab dia nak keberadaan. Tak adalah tiba-tiba je lah kelas online, nak buat dekat kampung boleh, nak buat dekat nak pergi bercuti kat Kelantan pun boleh. Dia nak keberadaan. Same goes to student sebenarnya. Sepatutnya bila ada kelas, means that you are well prepared lah. Duduk dekat depan laptop ke depan phone ke tak kisah, as long as you can absorb as much as information during the lecture. Janganlah ada dalam kereta, janganlah ada dekat dalam bas, nak pergi ke mana tak tahulah, yang ada dekat pasar raya lah. Jangan amalkan attitude sebegitu. Okay, you menuntut ilmu, pastikan ilmu ada cara menuntut ilmu. Dengar, catat dan insyaAllah it will be last in your memory. Okay, so are you ready to start our class now? Yes. Yes. Saya nak cerita sikit lah sebelum nak mula kelas. Dah lama tak datang ke office. Bila datang ke office, aircon tak berfungsi. Saya macam tak boleh ni, panas. Okay. Lepas tu lama-kelamaan saya kata why not bertenang, ambil wuduk, solat Zuhur dululah. Saya pun solat Zuhur, on the way nak pergi solat Zuhur tu terdetik kat hati rasa macam nak pergi switch on salah satu aircon dekat luar tu. Bila saya switch on, dia bergema lah. Dia macam daripada tak pernah pasang, bila kita pasang dia jadi macam
sistem tu semua berbunyi. Lepas tu saya kata mungkin aku kena on. Kan? Dia dah semayang tu saya rasa macam sejuk. Alhamdulillah memang sejuk pun. Sebab sebelum saya solat tadi pun ada saya punya klik datang. Dia kata memang tak ada aircon dah banyak kali dah. Dia memang bawa kipas. So saya kata tak apa. Saya kata dalam hati kan semayang kan tak apa. Mana tahu miracle. Tiba-tiba memang miracle terjadi hari ni. Aircon berfungsi. Alhamdulillah bolehlah saya buat kelangan selesa dekat office saya ni lah. Okay. Kongsi sedikit cerita. Sebab selalu saya pakai 2 PC. Bila pakai satu PC ni saya jadi mesti tak reti pula. Sekejap saya sharekan dulu. So bermaksud kalau saya guna satu PC ni, bila saya present saya tak boleh tengok you all tau. So saya pakai saya punya phone lagi satu. Okay. Rupanya macam ni ya. Okay, kejap ya. Okay, dah nampak slide. Alright, so minggu ini masih lagi topik yang kelima. Okay, topik marketing dan kita cover 5.5 dan 5.6. Okay, so bermaksud kita ada 2 kali lagi minggu yang akan membincangkan tentang topik and kita ada satu lagi minggu nanti insyaAllah kita akan buat presentation iaitu recorded presentation lah yang mana you dah record dulu you punya presentation and nanti bila dalam kelas you just play the video within 5 minutes then ada Q&A session dalam masa 5 minit for those yang masih lagi tak clear lah instruction saya minggu lepas. Okay. So kita sambung balik dengan marketing strategy. Apakah itu marketing strategy? Kalau minggu lepas we talk about apa belajar minggu lepas? Pasal market, pasal produk, the classification and so on. Okay, so sekarang ni kita nak tengok strategy in doing a marketing. So marketing strategy ni adalah goals of increasing sales and achieving a sustainable competitive advantage. Of course lah, when we are doing a marketing, we want to gain a lot of sales. Nak dapatkan sales yang banyak. Okay. So and another one, kita nak achieve, kita nak capai kita punya sustainable competitive advantage. Competitive advantage is one of the marketing punya terms yang membawa maksud keunikan. Bila kita punya produk unik, of course kita akan reduce competitor and kita akan boleh menjadi nombor satu. Sebab apa? Kita unik nak berbanding dengan orang lain. Okay, include all basic and long-term activities in the field of marketing. Termasuklah semua long-term activities, short-term activities. Kalau long-term activities mungkin dalam masa setahun apa yang mereka dah plan buat marketing, buka booth, masuk dalam TV ke, so dia ada dia punya Gantt chart. All the activities must be achievable. Okay. Seterusnya apakah yang dimaksudkan dengan digital marketing ataupun e-marketing? Okay. For now on, everyone nak buat bisnes mesti akan relate dengan e-marketing. Sebab apa? Ini adalah salah satu medium pemasaran yang mana kurang perbelanjaannya tapi impaknya terlampau besar. Digital marketing is a component of marketing that utilize internet and online. Kita menggunakan fully internet, kita menggunakan online platform. Okay, based digital technologies such as desktop, computer, mobile phone and other digital media and platform to promote product and services. In order untuk kita guna internet, untuk kita online, of course lah kita akan menggunakan computer, laptop ke desktop ke mobile phone ke, kan? Dan kita akan buat apa? Kita akan promote produk kita dan juga services. Okay, digital marketing strategies may include the use of one or more online channels and technique to increase brand awareness among customer. Bermaksud strategi yang ada dalam digital marketing ni may use one or more strategies, satu atau dua channels, teknik yang ada untuk apa? The first aims adalah untuk create brand awareness ataupun kesedaran tentang brand tersebut, tentang produk tersebut, tentang servis tersebut di antara pengguna.
kena create awareness dahulu. Bila kita for example when we are producing a new product ataupun produk yang berinovasi, kita tak boleh nak letak tu produk tersebut dekat dalam itulah saya nak kena admit ni Sekejap ya. Tu yang susah kalau pakai satu PC je ni. Kat mana dah tadi? Teknik untuk increase, bila kita produce something yang berinovasi, let's say kan, benda yang baru kan, kita tak boleh nak terus terjah masuk dalam market. Kita kena create dulu awareness ataupun kena bagi mereka kesedaran tentang perkara tersebut. Macam COVID ni lah, nak bagi ambil vaksin pun bukan main payah kan, ada yang anti vaksin dan sebagainya. Kalau ada dalam kelas saya minta maaf kalau saya saya kalau ada anti vaksin, saya adalah anti kepada orang anti vaksin. Kalau ada dalam kelas saya ni minta maaf lah, tapi hopefully semua dah get your vaksin and tunggu giliran untuk booster. Ada student saya yang dapat booster, tapi saya belum lagi lah. Okay. So benda-benda sebegitu, benda-benda baru di pasaran mestilah kena create dulu awareness tersebut. Okay, baru dah barangan tersebut boleh sampai ke pasaran, kita adalah mengejut. Okay, so method using to build brand awareness ini ada beberapa lah. Salah satunya adalah SEO, Search Engine Optimization. Tak payah tengok kat ayat dia tu pun, susah nak faham. So dengar apa yang saya jelaskan ni lah. SEO ini adalah bila you buka Google, you buka Mozilla ke apa ke, Safari ke, you type pencarian you tu. Bila you type, you nak sambal petai belada, you pun type, pop dia keluar. Itulah yang dinamakan sebagai search engine optimization. Okay, dalam Google Ads, untuk dapatkan tempat yang pertama ataupun kedua, search engine tu it require payment lah, kena bayar. Okay, bila orang search tu terus nampak kita punya nama. Selalunya kalau yang buy manually, semakin banyak orang search tentang perkara tersebut, semakin tinggilah dia punya ranking. Dia akan duduk yang first kali keluar. Tapi ada cara lain, iaitu dengan bila you bayar kepada Google akan letakkan nama you ataupun pencarian untuk produk you di tangga yang teratas. Okay. Yang kedua, search engine marketing ataupun SEM ini pula, pernah tengok tak bila you nak search engine ke, you nak search dalam Google, tiba-tiba ada keluar ads, promote lah macam-macam. Dalam search engine, dalam SEO tadi tu tiba-tiba ada pula satu yang tulis ads. So itu adalah search engine marketing ataupun nama dia adalah PPC, pay per click once. Ada customer yang macam tertarik dengan iklan tersebut and dia klik kepada iklan tersebut, kita kena bayar sebab kita yang buat promotion tersebut. So it's very important when you are using search engine marketing, bermaksud you kena pastikan you punya target customer tu betul. You tak nak orang lain yang tak ada intention untuk membeli klik you punya advertising. Okay, so contohnya adalah seperti ini. SEO ni bila you type dekat Google, dia keluar lah apa benda yang nak cari. Nak cari jurnal ke, nak cari pasal UiTM ke, nak siapkan UED, nak buat video berkumpulan. So you search library. So you menggunakan SEO. Okay. Sekejap, ada orang baru masuk. Penat juga macam ni ya. Fatin baru masuk ke? Fatin? Saya ada je dalam ni. Saya nak tukar ke laptop. Oh, okey. Baik. Silakan. Mana dah saya nak tekan tadi? Oh ni. Okey. Apa nak cakap tadi? Lagi bagus kalau saya menggunakan dua PC tadi tu. Kalau ada kat rumah kan. Memang dia macam a little bit distraction sebab saya nak kena tutup buka saya punya slide ni kan. Macam tu rupanya orang yang menggunakan satu PC bila dia present. Okay. Ni contohnya untuk SEO dan juga PPC ataupun SEM tadi tu. Ni contoh, mesti you pernah tengok pun. Kalau let's say kalau yang PPC ni kan,
Let's say kalau tiba-tiba you tengok YouTube ada iklan. Yang tu pun kind of pay per click ataupun search engine search engine marketing. Dia ada terselit dekat orang punya iklan, terselit dekat orang punya artikel ke apa ke. Okay. Seterusnya adalah social media marketing. Yang ni pun tak perlu saya nak jelaskan lebih-lebih sebab you pun memang dah tahu there is a lot of pengiklanan secara menggunakan social media, menggunakan Facebook, menggunakan Instagram, menggunakan TikTok, YouTube channel dan sebagainya. Twitter, which is it is so efektif yang menggunakan social media. Orang yang sekarang ni tak pandai, dulu tak ada social media pun dia mula dah beralih kepada penggunaan social media. So social media ni pengaruh dia terlampau kuat. Bukan saja untuk marketing, kalau kita tengok pelbagai. Siapa lagi yang baru masuk? Aduh. Cuada baru masuk ke? Cuada baru masuk ke? Tak menyaut. Masuk untuk bagi dek kena, kalau masuk saya tanya respon lah Syuhada. Okay lah. Right. So it is about the social media. 70% of the marketers list increased brand awareness as their number one goals. Penggunaan social media ni memang tak boleh dinafikan lah. Okay. Yang keempat adalah content marketing. Content marketing ni is about 56% of marketers believe personalized content, brand-centered blogs, articles, social update, video, landing page will improve and recall a lot of engagement. Adanya yang you buat sebagai content marketing. Banyak kan sekarang ni orang as a YouTuber especially nak dapatkan content macam-macam yang diorang lakukan. Buat video tu, buat video ni, and as a simple video pun kadang-kadang it will grab people attention. Benda biasa je macam yang Kobe buat. Benda biasa je tapi dia dah jadi sekarang ni YouTuber yang berjaya. Okay. According to Dimensionlytics 2020, baru lagi ni, an active and consistent content strategy that incorporates elements of interactive content creation, social posting and guest blogging can improve brand awareness and loyalty by 88%. So penggunaan content marketing yang memberi impak kepada pengguna dan juga orang lain, it's about 88% berjaya improve brand awareness, improve kejayaan sesuatu brand itu dan juga loyalty, kesetiaan terhadap brand tersebut. Penggunaan content marketing. So it's a little bit about the strategy of our marketing yang ada 4 ni tadilah. Okay. And now kita nak masuk kepada 5.6 definition of marketing environment. Tadi adalah strategi marketing. Sekarang ni adalah marketing environment. As we know, as a good marketer, kita tak boleh nak melihat kepada kejayaan ataupun kekuatan dalaman sahaja. Kita kena melihat kepada persekitaran kita. Okay, termasuklah marketing environment. What happen outside of your organisation. Amar, baru masuk ke Amar? Baru masuk ke Amar? Confused lah saya. Tak dengar ke suara saya? Dengar. Madam slow. Dengar, madam. Dengar. Dengar. Tapi bila saya panggil nama Syuhada tadi, saya panggil nama Amar tadi, tak menyahut. Mungkinlah tak dengar ke apa ke. Tak respon. Kalau lah dia bagi check kat tepi ke apa ke, tak apa juga. Tengok tak ada pula. Okey, tak apa. Maksud memang kita nak menyahut lah kot. Okay, so apa
apakah itu environment marketing? Kotler ni dia macam god of marketing. Bukan nama, dia adalah macam sifu lah dalam marketing ni. So Kotler 2001 kata has defined that marketing environment ini adalah sebagai actors and forces outside marketing. Okay, benda yang berada di luar kawasan organisasi kita dan juga luar daripada marketing matters, which is kita kenali dia sebagai uncontrollable. Benda yang kita sendiri tak boleh nak expect, tak boleh nak control benda tu. Bukan di tangan kita. Kalau within our organisation, senang untuk kita control. Contoh within our organisation, how many employee we want to hire. Tu pun kita boleh control. Nak bagi gaji berapa kat pekerja, kita boleh control. How many production untuk kita produce, tu pun boleh control. Nak guna marketing strategi apa, boleh control. Tapi when it comes with the marketing environment, it consider as uncontrollable. Benda yang tak boleh nak control. Tetapi benda yang tak boleh nak control ni, marketing environment ni affect marketing management ability to develop. Dia akan memberi impact kepada kita punya kebolehan marketing management to develop and maintain successful transaction with its target customer. Kita in doing marketing, actually marketers sangat mementingkan customer. Target customer. So bila adanya marketing environment yang that will give impact, so dia akan ganggu sikit lah kita punya transaction ni, bermaksud relationship with our customer. Okay, itu maksudnya marketing environment. Alright, so you can see marketing environment ni tengah-tengah adalah company kita. Okay, hak berada di kawasan pink ni, company, public, competitors, intermediaries, customers, suppliers, ini adalah microeconomic. Nama dia adalah micro, dia berada dekat dengan company ataupun internal, benda kita boleh kawal. Okay, hak berada di luar, kalau kuning ini adalah makroekonomik. Okay, ni yang benda kita tak boleh nak kawal. Ekonomi, teknologi, political. Sekarang dekat Malaysia pun political. Turun naik kejap orang tu, kejap orang ni. Tak boleh nak predict siapa betul, siapa salah. Okay, so the marketing environment affect firstly people lifestyle. Bila berlaku perubahan marketing, dia akan affect kita punya, the first one, lifestyle. Kenapa lifestyle? Contoh kalau ada marketing fashion. So banyak sangat orang keluarkan sekarang ni, orang dah mula kembali kepada yang menutup aurat kan, yang longgar-longgar. Dulu mana ada baju-baju sampai dulu jubah-jubah lah, tapi sekarang even though bukan jubah, ada baju sampai parat lutut, lebih pada parat lutut. So dia dah mengubah people, it change terutamanya wanita muslimah untuk berfashion. Masih lagi ada trendnya ataupun ada ruangnya. Tak adalah nak kena pakai jubah tiap-tiap hari kan. So pakaian longgar yang mengikut syariat dah ada. So dia ubah lifestyle perempuan muslimah tadi itulah. Secondly, it will affect standard of living. Meningkatkan lagi peningkatan dari segi kalau kita tengok dekat kawasan urban, dia lebih kepada yang lebih berteknologi. Yang berada di kawasan rural, mungkin dia kurang kepada benda yang berteknologi. So standard of living sudah pun berubah. Bila dekat kawasan macam kat KL tu kan, marketing dia kalau kita buat senang untuk penetrate, senang untuk difahami macam tu lah. Kalau kita buat marketing kat tempat lain, for example lah, kalau kita nak jual antivirus, jual dekat kawasan urban senang lah, sebab standard of living dia memang education dia tinggi, income dia tinggi, lifestyle dia tinggi compare dengan orang yang berada di kawasan urban. Kawasan ni lah, kawasan apa dah saya kata tadi,
yang terpencil itulah, dia berbeza sikit. Okay. And finally, it has impact on customer preference and need for product. Dia dalam perubahan marketing juga dia bagi impact kepada keutamaan customer dan juga apa yang mereka perlukan. Okay, contoh kalau kita selalu layari social media, ada satu benda yang macam contohlah nak beli telekong contohnya kan. Okay. So daripada kita tak nak beli, kita jadi macam nak beli sebab kita always nampak iklan yang sama. Macam kawan saya ramai yang buat bisnes. So dia akan post benda yang sama setiap hari. Kita jadi daripada tak nak beli jadi macam nak membeli pula. Okay. So dia akan ubah kita punya needs for product dan juga kita punya keutamaan. Kalau dulu suka beli roti Gardenia, tapi teringin pula tengok roti Massimo. Sebab Massimo selalu sangat iklan contohnya lah. So dia dah pun ubah kita punya keutamaan daripada beli roti Gardenia tadi kepada roti Massimo. Okay. Alright, so according to Kotler juga, dia kata marketing environment tadi macam saya mention, it consists of microeconomy. Okay, sorry, microenvironment, sekejap ya. Microenvironment dan juga macroenvironment. Micro tadi hak colour purple, tengok balik pada diagram, hak colour purple tu, makro pula hak colour kuning paling luar sekali tu. Okay, so microenvironment, okay, yang colour purple tu consists of societal forces that affect all the action in the company. Kalau kita tengok balik pada diagram tu, sekejap ya. Dia adalah benda yang dekat dengan company. Compared with the macro. Macro jauh. Micro dia dekat dengan company that will affect directly kepada kita punya company. Okay. Pergi balik pada slide tadi. Ni ke? Yang ni. Okay, dia kata consists of societal forces that affect all the action in the company. Also consists of the company immediate environment that affect its ability to serve its customer. So, bila anything happen to our micro environment, dia akan affect directly and quickly to our company, especially in performance and how we will serve the customer. The impact direct. Tadi contohnya apa? Competitors, economic tidak. Competitors, alamak. Mana. Competitors, public, another company, supplier, customer, intermediaries. Okay, so intermediaries ni termasuklah retailer, wholesaler yang kita beli barangan daripada mereka ataupun kita supply barangan kepada mereka. Okay. Okay, so how about the macroeconomy? Ekonomi lagi asal nak tersebut ekonomi je. Macro environment. Hak tadi colour kuning tadi tu. It consists of 6 forces. Okay, kita ada demographic, social, economic, technological, political dan juga legal. Okay, so kita akan tengok one by one. Tapi dalam minggu ini tak sampai semualah. Mungkin sampai ekonomi je yang kita akan tengok. The rest 3 ni lagi kita akan tengok minggu depan lah. Kalau nak cover semua ni rasa macam lama pula kena buat kelas. Right. So macro environment yang pertama iaitu demografi. Okay, demografi ni apa? So dia adalah statistical study of human population and its distribution characteristic. We study about our customer. Dia punya population, dia punya karakteristik, dia punya behavioral, dia punya umur, dia punya income dan sebagainya. Itu nama dia adalah demographic. Okay. Contoh dekat bawah ni pun dia dah cakap demographic characteristic include birth
tarikh lahir, birthplace, tarikh tempat dilahirkan, age, umur, seks, lelaki atau perempuan, occupation, pekerjaan, family background macam mana, education macam mana, race, ethnicity and other statistic of people. So kita study macam dia punya biodata lah. Itu namanya demografi. Okay, demography is especially important to marketing executive because people who have money to spend and the willingness to spend are what constitute a market. Demografi ini penting sebab siapa sebenarnya yang akan membeli barangan kita tu? Siapa? Siapa yang akan beli barang kita? Produk kita, siapa nak kena beli? Customer. Yes, customer. So kita kena kaji about the customer. So demografi ni adalah sangat penting sebab kita nak tahu dia karakteristik sebab mereka ni yang akan spend money untuk buy kita punya produk. Macam kita study minggu lepas, market. Market adalah orang yang ada duit untuk membeli dan memang ada niat untuk membeli. Itu namanya market. So when we study about the customer, actually we study about the market. Okay, it will enable marketers study consumer buying behavior. Kita kena study about customer punya perangai, punya ciri-ciri. And when we are doing some research, it will help marketers lah, orang yang buat marketing ni, respond their marketing mix to suit the target market needs and want. So bila dia faham dia punya customer, of course lah dia tahu kehendak customer. Dia tahu customer ni nak apa yang dia tak nak. So at the end, it will produce something, produk yang will meet customer demand ataupun customer wants. Boleh faham ke demografi tu? Boleh. Boleh Jadi saya tanya. Okay, itu adalah demografi, biodata ataupun sikap ataupun karakteristik of our customer. Okay, sekarang ni kita masuk kepada macro environment yang kedua, iaitu social and cultural forces. Okay. Alright, so example kepada social ni, social punya environment ini, the first one adalah contoh 20 tahun yang lepas. Okay, group that are umur 0 sampai 4 tahun sedang membesar. Therefore, trend for products such as book, toys, baby product and other educational product will show a slow or no demand. 20 tahun lepas, tahun 90, 20? Dalam tahun-tahun tu lah. Okay, so pada tahun tu tak ramai lagi mak-mak yang suka beli educational toys. Beli buku, beli benda susun-susun lah, beli benda yang boleh tekan berbunyi lah, tak ada lagi zaman tu. Masing-masing dulu kanak-kanak umur 0 sampai 0 tak lah, yang berumur 4 tahun, 6 tahun semua main kat tanah. Mak-mak biar je, balik sekolah je kata nak pergi main dengan kawan, main lah, biar je. Sebab dulu tak ada lagi kes-kes kecurian kurang. Kes-kes kena culik, kena buang organ, jual dekat Thailand, mengemis kat Thailand, tak ada. So mereka semua main dekat luar. Okay. Alright, so mereka yang pada zaman itu sekarang ni dah pun berkahwin dan ada anak. Okay, that babies ni orang tadi tu lah. Daripada kecil tadi tu dia dah besar dah sekarang. So, their needs and want have changed over the year. Dah pun berubah.
Bila dia ada anak, dia sekarang ni sebab security sangat penting, tak boleh dah nak biar mereka main kat depan dengan keretanya yang laju, kena colek, hilang dan sebagainya. Banyak sangat berita. So it's more safety for them to let their children play indoor. Rela bawa pergi supermarket dan sebagainya, play indoor kan, daripada main dekat luar entah dengan siapa-siapa. Dah pun berubah lah year after year. So mereka yang tengah jadi parents sekarang tu adalah yang lahir pada tahun 1978 sampai 1994. Saya lah between ini. You all bukan. You all adalah generasi Z. Saya dikenali dengan generasi Y ataupun Gen Y. Yang mana pada waktu saya benda yang minuman Coke, Lexus, Estee Lauder, Jeep Wrangler, tak pernah dengar, kereta kot. Famous pada waktu tu. Kalau tanya you sekarang mungkin tak tahu. Pernah dengar ke Estee Lauder? Dah dengar ke? Bedak baby ke? Pernah. Tak pernah. Bukan bedak baby ya, dia adalah skincare Estee Lauder. You tak pernah dengar lah sebab you adalah generasi Y. Lexus pernah dengar ke? Biskut. 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 Bukan biskut, you kereta. You tak pernah dengar lah, you kan berada kat zaman ni. You generasi Z. Okay. Tapi ada juga biskut Lexus kan. Tapi Lexus yang dimaksudkan ini adalah kereta. Okay, so mature population of the world are more health conscious. Ni masih lagi dalam kategori sosial. Bila kita dah bermula meningkat usia, dalam 40 ke 50 ke, kita akan lebih mementingkan kepada kesihatan. Nak stay fit, nak stay health. Untuk apa? Ialah badan dah mula merosot, metabolisme dah mula merosot, so dia nak jaga dalaman dia. So mereka yang berumur sebegini, they are more concerned about the quality of the product they buy rather just being concerned about price. Mungkin mereka pun termasuk dalam kategori orang yang dah pencen. So price doesn't matter. Mahal tak apa asal berkualiti. Contohlah ada suplemen sakit lutut harga beratus kena consume every month. So bagi mereka tak apalah, asalkan tak sakit lutut boleh berjalan is okay. Dan terbukti berkesan lah. So as a marketer, what should we do bila kita recognize ada golongan-golongan yang sebegini dalam kita punya society? Marketers can use all this information to introduce the right product and service. As a marketer, bila ada demand terhadap sesuatu, contoh ada orang yang mementingkan kesihatan ni, so dia kena produce produk kesihatan lah ataupun perkhidmatan yang berbentuk menyihatkan badan, gym. Tu servis. Kalau produk mungkin suplemen to enable them fulfill customer needs and want. Kehendak customer sekarang benda yang healthy. Contoh sekarang pun sangat penting kesihatan. Nak boost dia punya immunity system. So orang pun cakap kena consume vitamin C. So ramailah puak-puak yang jual suplemen, post lah vitamin C ni sangat bagus dan sekian. Ramailah orang beli. Memang sekarang orang nak menghindari wabak. Orang nak kalau boleh jaga kesihatan, tak nak bagi wabak tu merebak dan sebagainya. Dulu orang pakai mask bila pergi bedah orang je ataupun ada jerebu je, tapi sekarang semua orang pun kena pakai mask sebab semua orang pun nak jaga kesihatan. Hand sanitizer pun sangat penting. Daripada jenama, kalau dulu Dettol ada mungkin, sekarang entah apa-apa jenama semua keluar dengan ni dia punya
apa tadi? Hand sanitizer. Okay. Contoh lain, with the trend in Malaysia growth of many beauty clinics and health center. Pergi mana-mana pun, dekat daerah-daerah mana pun mesti ada spa. Mesti ada estetik klinik. Dan juga health center, gym dan sebagainya. Kat Malaysia ni banyak. Okay, kat Serik Iskandar pun ada banyak. There is also an increase in advertising company like Slim World. Pernah dengar Slim World? Pernah dengar? Tidak. Tidak. Nampak lagi jurang antara kita. Slim World adalah salah satu pada zaman saya tu, Slim World tu adalah satu company yang untuk kuruskan badan. Sedut lemak lah, urutan lah, macam-macam lah teknik dia Slim World. Dekat dalam TV memang dia punya advertisement tu memang kau punya lah, pakai selebriti, ada dia punya rancangan dia sendiri Slim World. Nanti boleh you boleh Google dekat YouTube, mungkin ada lah kot. So they produce produk seperti liquid spirulina, the ABC, GCS2 or the Smart Shop range of diet and health product offering those figure conscious customer product they really needs and want. Banyak produk-produk yang berbentuk kecantikan. So pada zaman you sekarang ni mungkin kecantikan, skincare dan sebagainya sekarang ni ramai kan. Kita punya founder kecantikan. Kita ada Aina Beauty, kita ada DSV, Datuk Sri Mida, kita ada Alif Syukri dan sebagainya, ramai yang involved dalam dunia kecantikan. Sebab apa? Permintaannya ada. Walaupun kita rasa macam tak payahlah beli barangan dia tu, tak tahu ketimbang kilo ke apa ke. Tapi kita tengok founder dia kaya raya sebab ada permintaan. Mungkin kita kurang research. Tak semua produk yang timbang kilo, ada yang memang ada kelulusan KKM dan sebagainya, menggunakan natural ataupun organik punya produk. Tapi nak cakap kat sini, needs and want itu sentiasa ada. Sebab itulah pengeluaran kosmetik, skincare dan sebagainya masih lagi mendapat tempat dalam masyarakat kita. Okay. Alright. Okay, contoh. Okay, kalaulah orang concern for natural environment. Okay, so bila contoh pada concern for natural environment ini adalah suka kepada tempat-tempat yang tak crowded, suka pergi jogging. Dia kalau dekat Sri Iskandar ni, dekat Tasik depan tu, kalau dulu UTP pun buka, tapi sampai sekarang UTP tak buka lagi kan dia punya tempat jogging tu. Which is seronok juga, pernah 2-3 kali lah saya masuk sebelum saya pindah, semasa saya dah pindah ke sini lah. Okay. So kalau orang yang sebegini, yang lebih kepada yang mencintai environment ini, quality, dia mementingkan quality, not quantity. Okay. Quality masa, bukan berapa banyak. Kalau orang kata senaman itu perlu, tapi mereka lebih mementingkan quality, iaitu seminggu 3 kali cukuplah 20 minit setiap sesi. Okay. Alright, kalau orang itu adalah bukan orang itu, kumpulan itu, social tersebut, society tersebut changing gender rules. Kalau dulu zaman-zaman mak-mak saya, ayah-ayah saya dulu, kebanyakan orang yang menyumbang kepada pendapatan hasil rumah adalah ayah. Mak duduk kat rumah lah, suri rumah. Business pun masa tu tak ada lagi. Sangat kurang suri rumah yang involved dalam business. But nowadays we can see that both wife and also the husband bekerja dekat luar sana. So kita ada two income and balance. Okay, so kita akan nampak lah dekat kawasan rumah, kalau dulu satu kereta yang memadai, tapi sekarang mostly
sekurang-kurangnya akan ada 2 kereta. Suami isteri lah pergi ke tempat kerja yang berlainan. Mungkin kalau dia pergi ke tempat kerja yang sama pun dia akan ada satu kereta yang besar satu, kecil satu. Sebab dah mampu dah. Sebab ada 2 sumber pendapatan dekat situ. Okay, perubahan society dari segi premium on time, lebih menghargai masa. Okay, kalau perubahan yang dekat atas tadi tu, changing gender roles tadi tu, yang melibatkan wanita-wanita untuk bekerja, of course lah, bila wanita berkejaya, dia takkan jadi suri rumah yang berjaya. Okay, so dia tak ada masa untuk nak masak 6 menu dalam satu hari ataupun 6 kali makan dalam satu hari. Dia kekurangan masa untuk hari-hari sapu rumah, mop rumah. So premium on time ini akan menyebabkan kita sentiasa mencari sesuatu that will be convenient, memudahkan. Kalau dari segi masak tadi kan, tak sempat nak masak, call delivery food. Ataupun dia suka masak tapi tak sempat. So dia sukalah beli paste asam pedas, paste kari lah dan sebagainya, which is memudahkan dia untuk menyediakan makanan kepada keluarga dia. Okay. Premium on time ini dia berkait juga dengan kita punya family bonding. Okay, so bila kita nak pergi ke, when we talk about the family bonding ni, so akan banyaklah agensi tourism. Okay, contoh percutian kat tempat ni lah, kat sini lah, kat situ lah, ada water park lah, ada macam-macam lah daya tarikan untuk menarik minat terutamanya ibu bapa lah untuk bawa anak-anak mereka ni pergi bercuti. Okay, untuk spend time together. And ada research yang dijalankan, memori kanak-kanak dia lebih senang mengingati sesuatu peristiwa yang jarang-jarang berlaku, macam pergi bercuti. Masih ingat lagi tak kalau dulu-dulu lah quote masa awak umur 5 tahun ke 6 tahun ke 7 tahun ke sekolah rendah dulu, ayah bawa pergi zoo, sampai sekarang ingat pakai baju apa semua. Sebab dia punya memori yang berbentuk sebegitu, it will last forever. Okay, panjang cerita pasal premium of time. Okay, yang seterusnya physical fitness and health. So kalau kita punya society sekarang ni mementingkan kepada kesihatan, kepada fitness, so there is a lot of businesses yang terlibat dalam exercise dan juga diet. Sekarang dah boleh dah pergi kepada gym. Kalau dulu tak boleh pergi gym, kena tutup gym tu, tak boleh nak pergi lah kan. So datang pula bisnes-bisnes yang berbentuk indoor, jual treadmill dengan harga yang murah, basikal tu lah, macam-macam dumbbell dan sebagainya, yang mana tak daripada halangan daripada nak pergi ke gym tu, so kita bawa gym tu ke rumah, dekat dalam Wow Shop, dekat dalam Go Shop pun banyak promote treadmill, basikal tu lah dan sebagainya. Sebab bila pandemik tak menghalang orang yang mementingkan kepada fitness dan juga health ni untuk sentiasa get fit lah. Okay, tak boleh pergi Zumba dekat luar, Zumba dekat rumah, ada coach lagi buat gym meet. Begitu juga dalam kita punya bukan saja dari segi concern about the natural environment, changing gender roles, premium on time, physical fitness and health, juga perubahan yang berlaku kepada kita punya educational environment. Banyak sangat benda yang berubah, so kita kena absorb benda tu, kena jadikan dia sebagai a new norm. Okay, perubahan society kita lah. Okay, for example lagi dia kata social cultural environment consists of the demographic characteristic. So demographic tadi yang kita belajar tadi tu, dalam kita punya social cultural, dia juga ada relate dengan demographic characteristic, customs and value of the population.
Within which the marketing firm are operating. Sebab apa society kita ni siapa? Orang lah. So setiap orang ni demografik berbeza. Yang tadi kita cerita tadi tu demographic characteristic. So demographic dengan social cultural it's something that closely related yang akan membentuk satu populasi ataupun satu netizen ke apakah. Macam itulah. Okay, society's value and custom have become guidelines to many companies' method of operation. Okay, so apa yang society perlukan, apa yang customer perlukan, dia menjadi guideline, dia menjadi references for those company untuk menjalankan dia punya operation. Let's say lah kalau you nak buat business, you fikir nak business apa mesti you akan tengok dulu apa yang customer nak. Sekarang ni apa yang trend. So you akan refer back kepada society. You akan refer back kepada customer. Barulah you akan dapat think idea buat business spa, rumah ke rumah lah. So sekarang pun ramai juga customer yang tak ada masa kan, kerja 8 sampai 5, weekend nak ada dengan family. So why not adakan spa bergerak pergi ke rumah, malam pun tak apa. Okay, so kita baca melalui what our society needs. Okay. Example lain lagi, in Malaysia, societies today are accepting the value of health and leisure. Masih lagi kita berpantukan kepada kesihatan dan juga masa-masa terluang. Ni tadi saya mention tadi ni, tarik perhatian parents dengan adakan aktiviti-aktiviti family. So ini yang sepatutnya marketers buat. Okay, they are in increasing number of tour packages available, offering a very attractive prices, especially during the school holiday. Kan dah lama dah kita terperap kat rumah, tak boleh nak keluar. Tiba-tiba government announce boleh rentas negeri, boleh pulang ke kampung dengan syarat patuhi SOP, lakukan test dulu sebelum pulang ke kampung. So masing-masing bergerak lah, masing-masing berterabur lah di serata Malaysia ni, yang bercuti, yang ke kampung. So marketers tengok situasi ni, so dia kena open eyes, dia kena take an action. Bila dah umum sebegitu, macam-macam promosi keluar yang menawarkan siapa cepat dia dapat. Ada orang kawan saya hari tu dia pergi dekat mana, tak ingat dah, Redang ke pun tak, daripada harga bilik tu 1,000 lebih jadi 500 lebih. Tapi kena cepat lah. And bila dia dah cakap dia dah berjaya booking tu, kawan saya seorang lagi nak booking dah tak ada dah. Dia limited lah, semata-mata nak grab attention. So dia adalah dia punya quota, takkan nak bagi semua harga 500, pengsan lah tu agensi tu. Okay, contoh lain, an increasing number of working women. Ni pun tadi saya cerita juga, bertambahnya suri rumah, isteri-isteri yang bekerja, dan juga kalau tak isteri pun yang masih solo yang bekerja. So dia akan pilih kepada benda-benda yang menyenangkan dia lagi. Benda-benda yang frozen food ni, kalau kat rumah saya yang prata ni, roti canai ni tak pernah putus dia punya stok. Sebab anak saya memang suka makan roti canai. Kami pun suka juga, senang. Pagi-pagi ambil daripada frozen, campak je dalam frying pans tu, ataupun frying pans lah. 2-3 minit macam tu, 5 minit macam tu dah boleh makan. So kita ambil lah sambal daripada tin tu, panaskan, dah jadi sarapan. Senang. Ketupat nona pun penting kat rumah saya. Sebab anak saya tak berapa suka nasi. Dia suka makan nasi yang berbentuk ketupat ni lah. Barulah dia makan. Kalau nasi seketul-seketul tu jarang. Susah. Tak berapa nak gemuk. So dia makan ketupat lah, ataupun nasi impit orang panggil. Okay. So ini apa yang terjadi dalam kita punya society. So bila
Khairul Amin keluarkan dia punya sambal tu, sambal nyet tu 10,000 apa ni, tin dia tu, kan tin dia tak dalam bekas kaca tu kan. Dan kurang dari 5 minit dah sold out dah. Okay, bukan saja penggemar-penggemar sambal, orang yang nak cepat ni pun membeli juga. Tapi saya tak pernah rasa lah. Siapa pernah rasa sambal Khairul Amin tu? Pernah sambal nyet tu? Tahu tak Khairul Amin? Kenal tak? Kenal. Tahu. Ada yang pernah rasa sambal tu? Pernah. Pernah. Oh, yang pernah tu sedap ke tidak? Sedap Wan. Sedap. Okey, boleh lah. Ada positif feedback ni boleh lah. Apa dia? Tak. Tapi kalau nak beli tu macam tu lah, kena battle. Ada kawan saya tu siap suruh kawan dia tu battlekan sekali. Punyalah nak beli kan. Alright, so kita ada another one iaitu economic factor. Okay, economic factor ni kita masuk terus lah. Okay, economic factor ini, a country's economic determine the size and strength of demand. Okay, kekuatan ekonomi ataupun turun naik ekonomi ini dia depends kepada kehendak. Semakin meningkat kehendak, semakin meningkatlah economic performance. Okay, for various kind of goods and services. Marketers need to understand and react to any changes that is taking place. So as a marketer, kita memang kena sentiasa alert kepada demand yang berbeza untuk memastikan ekonomi kita berjalan dengan lancar. People alone do not make up the market. Kalau ada seorang je customer, so dia takkan menjadi market. So market ni dia mestilah a group of individual ataupun firms ataupun company. Okay, yang mana dia ada duit, dia nak spend duit dia and dia memang niat untuk membeli. So sekumpulan manusia ini baru dia akan menghasilkan satu market. Okay. Alright. So keadaan ekonomi kita, sekarang ini kita berada di faktor ekonomi. Okay. Keadaan ekonomi kita ada beberapa situation lah. The first one, bila berlaku rising consumer income. Okay. Consumer income bermaksud pengguna punya pendapatan meningkat. Apa yang berlaku di sekeliling dia nanti? Okay, bila income kita meningkat, dia akan memberi greater power to spend. Kita kalau ada duit banyak, nak berbelanja ataupun tak, dia depends lah kepada kehendak kan. Ada yang memang dah duit banyak, belanjakan lah. Jangan kata pula nak bersedekah ke apa, tu lain kira je. Tapi bila ada duit yang banyak kat tangan, of course kita create greater power to spend untuk membeli barangan yang kita kehendaki. And thus create demand. Bila income meningkat juga, dia akan mencetuskan kehendak-kehendak baru. Termasuklah kehendak kepada quality product. Produk-produk yang berkualiti. So kita tahu produk yang berkualiti, harga dia a little bit higher. Tapi it doesn't matter because kita punya income meningkat. Okay, so kita nak kepada quality produk, better services. Kalau pergi hotel tu nak melenggang dia, semua orang buat. Orang angkatkan beg, orang tunjukkan arah, orang bukakan pintu. Semua tu servis itu dibayar ya sebenarnya. Okay, and high price good dan juga produk-produk yang ada yang mahal lah. Okay, when people income increase, bila pendapatan orang meningkat, marketers take advantage of this customer greater ability to spend. So as a marketers, kita kena tengok situasi ni, income meningkat, kita ambillah peluang ini untuk meningkatkan pembelian. Untuk pastikan customer ni suka membeli. Dengan cara apa? Producing better quality product. Produce something yang berkualiti.
Okay, sebab bila kita produce something yang berkualiti, ramai orang suka, orang banyak duit, tak apa, dia beli. So it will generate more sales, akan meningkatkan lagi sales. Bila sale meningkat, of course lah profit akan meningkat. Siapa boleh bagi tahu saya apa beza sales dengan profit? Anyone? Sales tu jualan, jumlah jualan. Yang profit tu hasil daripada jumlah jualan tu. Macam duit gaji kita. Yes, sales itu adalah hasil jualan. Hasil jualan tak menentukan lagi berapa profit yang kita dapat. Sebab untuk dapatkan net profit, profit yang sebenar, sales kena tolak dulu dengan every cost untuk penghasilan produk dan juga setiap expenses yang kita belanjakan dalam production, dalam administration, dalam organizational. Barulah kita dapat profit. So then don't get surprised if our sales within that month adalah 240,000. Wow, banyak sales. Tetapi bila dah tolak dengan cost, dah tolak dengan others expenses, dapatlah net profitnya 19,000. Daripada 240,000, tengok profit 19,000 je pun. Yang itulah yang boleh kita belanjakan. Okay. Even if they charge a higher price, customer will not mind. Because of the quality itself, when the marketers ataupun when the sellers charge harga yang mahal sekalipun, it doesn't matter lah, duit ada. So dia ada spending power. Duit tu an increase in discretionary income. Meningkat je income, meningkat greater power to spend. Okay, so akan meningkatkan lagi sales. Seller akan meningkatkan pada masa yang sama, akan meningkatkan juga profit. Okay. Situasi yang kedua iaitu inflation. You all pernah tahu tak Malaysia pernah mengalami inflasi? Situasi inflasi. No. Tahun berapa? Benar. Tahun berapa tu Indra? 1998. Good, 1998. Pada ketika itu harga barangan meningkat, but purchasing power menurun sebab there is a lot of pekerja yang kehilangan pekerjaan dan juga penjual-penjual tidak boleh melakukan sales, tak ada untung. So pada waktu itu income menurun. This is a situation whereby there is a rise in price. Harga meningkat without corresponding increase in salaries. Gaji menurun ataupun maintain tapi harga meningkat pada waktu inflasi ni. So as a result, purchasing power pun akan menurun. Tak ada orang nak beli. Semua orang berjimat-jemat je waktu tu. Okay, in time of low inflation, marketers can increase their efficiency in attempt to increase profit margin. So bila inflasi dah pun menurun, marketers kena take action untuk meningkatkan balik dia punya profit margin tu. Bila dah berlalu lah. Okay, a good tactic for marketers to adapt would be to give discount or a price reduction. Bila harga terlampau tinggi, tak ramai orang nak beli. Bila inflasi dah berlalu, what should we do adalah kita turunkan harga barang, iaitu dengan menawarkan diskaun ataupun turunkan harga barang. Dengan cara inilah dia dapat attract more customer back untuk beli kita punya produk. Kalau kita rasa macam duk buat keras kepala, nak harga macam tu juga, terimalah balasannya nanti. Macam tu lah. Analoginya. So bila anything happen to our economy, termasuklah inflasi ni, takkanlah kita nak harga tinggi lagi kan. So tak ada orang beli nanti macam mana. So kita tak nak kena reduce the price dan juga bagi discount. Okay. Situasi yang ketiga iaitu recession.
Okay. Recession ini di mana penurunan permintaan, okay, pada waktu itu juga consumer income juga menurun. Permintaan tak ada, income menurun sebab meningkatnya kes-kes kehilangan pekerjaan. Okay, so during this session period, it calls marketers to intensify greater effort to improve their product and to try to introduce new one. So pada waktu ini, pada waktu kritikal ni kan, recession antara tiga-tiga situasi tadi, recession yang paling teruk sekali sebab dahlah income berkurun pula, income menurun. Income menurun, begitu juga dengan permintaan menurun juga. Okay, so as a marketer kena buat apa ni? Okay, one of the strategy is to introduce new ones that are more economical and efficient and offer better value for money. Kalau kita tengok kan, dulu Milo tu macam ramai yang minum Milo. Tiba-tiba berlakunya recession, tak ramai yang mampu beli Milo. Mahal dah waktu tu Milo tu. Rasa macam orang minum Milo tu rasa macam orang kaya dah lah. So as a marketer, apa yang mereka lakukan? Dia hasilkan minuman malt, coklat, berpisah coklat yang seakan-akan Milo tetapi dengan harga yang murah. So kita pun buatlah substitute daripada Milo, beli je lah Tesco punya minuman coklat. Tapi masih lagi dapat minuman coklat, cuma bezanya adalah nama ataupun rasa je lah. Depends kepada kualiti juga. Okay, tapi nak cakap ni kat sini, marketers kena take action when it happen. Okay. Okay, sikit lagi ni. Okay, so dalam recession juga, marketers should also provide additional customer service. Okay, kalau tadi dalam segi produk. Kalau daripada segi service pula, mungkin you kena create a new relationship dengan customer. Let's say bila customer dah beli dah you punya blender. Okay, so what should you do? You kena add on customer service. Tanyalah dia lepas dah beli sebulan, okey ke blender ni, performance dia macam mana, okey ke? Kalau ada apa-apa boleh refer back kepada kita punya customer service, buat complain dan sebagainya. So kita dah create a good relationship, kita dah add on something positif kepada kita punya customer. This will give them to edge over other producer. Okay, persaingan. Tambah nilai. Customer will be more satisfied, berpuas hati if they can buy better quality product and value buy item. Kita pun seronok kalau kita dapat beli produk yang berkualiti tetapi dengan harga yang value buy item. Contoh kat Uniqlo. Orang kata baju kat Uniqlo ni mahal, ratus-ratus, tapi kadang-kadang dia akan buat diskaun ataupun dia akan buat value buy. Daripada harga dia RM79, tiba-tiba dia turun jadi RM59. So you pun akan rasa macam ada diskaun lah, boleh beli ni. Saya cerita dalam konteks pengalaman saya. Okay, marketers who respond to this demand will be more successful. Okay, marketers yang ambil action bila perkara ini berlaku, produce something yang boleh meningkatkan sales, even though lah produce something yang less quality tapi memberi impact juga kepada customer. So you akan you punya business performance tu akan berjaya. Alright. Sudah masuk kepada teknologi. InsyaAllah teknologi dan 3 lagi ke atas tu kita discuss pada minggu akan datang. Saya punya phone pun sebenarnya dah tak ada bateri ni. Okay, so saya end dulu kat phone saya ni. Macam mana nak end kat phone ni ya? Jap.
Macam tu ke? Apa ni? Okey. Okey. Dah keluar lah. Okay, so setakat itulah saya punya lecture pada hari ini. Anything you want to ask? Miss nak tanya, Mm-hmm. macam contoh yang inflasi tu kan, kalau GST tu termasuk dalam inflasi juga ke? Okay, GST bukan inflasi. GST adalah one of the strategy that government come out untuk menggantikan taxation, bayaran tax. Okay, pada waktu GST dulu-dulu tu kan, ramai orang kata, government kata adanya GST barangan akan berkurang, harga barang akan berkurang. Tapi bila kita tengok penambahan GST ini sebenarnya dia menambahkan harga barang. Tapi sewaktu terlaksananya GST itu, kita punya ekonomi stable. Permintaan itu masih lagi ada, even though dah dimasukkan GST itulah. So ekonomi dunia pun pada waktu itu masih lagi stable. So income tak drop. Demand masih lagi ada. Cuma itu adalah strategi government. Okay, macam dekat tempat-tempat lain pun ada je yang melaksanakan GST tapi dia tak memberi, biasalah benda baru yang kita implement, dia akan mendapat sambutan yang negatif, ada yang positif, tapi dia orang yang laksanakan benda tu mestilah dia dah study further kan. Okay, so sampai sekarang kita tak nampak pun dia punya negatif punya impact. GST lah, SST lah. Tapi yang memberi impact bila inflasi itu berlaku. So yang GST bukan inflasi. Okay, thank you. Welcome. Bagus Amirul. Suka tanya benda yang general knowledge. Lagi? Ada apa nak ditanya? Assignment ke? Ada yang tak ada kumpulan? Miss, Ya. pasal assignment tu kan, buat barang selain tudung boleh je kan? Boleh. Macam perfume, semua lipstick boleh kan? Boleh. Saya je yang selalu guna example tudung tu. Okay, thank you. Nak buat anything. Dalam kita punya persitaran macam-macam you boleh jual. Yang best-best lah you rasa macam why not kita jual. Kalau macam Adilah kata nak buat lipstick lah. Lipstick yang buat color yang pelik-pelik ke apa ke tapi dia menyihatkan bibir ke, who knows. Benda yang you business yang you boleh macam kalau saya dululah, kalau pensyarah saya kata, alright, assignment kita adalah berbentuk hasilkan produk. Kumpulan kami memang seronok sebab suka buat benda pelik-pelik. Hasilkan produk. Contoh dulu salah satu produk yang kami pernah buat, bukan hasilkan betul-betul tau. Cuma buat dia punya plan saja. Okay, dia tu kita apa nak cakap ni, business idea dia adalah refrigerator, peti ais, tapi produk kami adalah sensor. Selalu kan kalau orang kata tak nak bagi basi, letaklah dalam peti, tapi dalam peti pun ada je makanan yang basi. So macam mana nak detect makanan tu dah pun basi? Ada orang berbulan-bulan letak dalam tu, so dia akan bagi infection kepada makanan lain. So kami buatlah sensor tersebut. Berangan-angan je sebenarnya, tak ada pun nak suruh you betul-betul hasilkan produk tersebut. Yang tu kalau yang berinovasi lah. Kalau you nak jual barangan-barangan yang sedia ada pun tak apa. Nak jual tudung lagi, tudung pun tak apa. Nak jual kasut, baju, makanan, minuman, nak tawarkan servis, semua boleh. Ikut creativity you all. As long as benda tu boleh di-commercialize-kan. Tapi bukan betul-betul nak jual ya. Sekali ada pula orang PM dekat you punya contoh IG kan. Buat pakai IG orang PM nak beli barang. Tak boleh lah. Kalau ada yang PM tu you kena cakap lah this is for educational purpose only. Untuk siapkan assignment sahaja. Yelah benda tu kan ada dekat social media. So kalau kadang-kadang dia appear dekat orang lain punya social media.
Okey. Lagi soalan lain? Tentang video ke, ramai juga rasanya yang tak berapa nak get clear pasal video. Pasal video saya describe balik lah. Okay, video tersebut mestilah kurang daripada 15 minit. Kalau lagi senang, kalau nak seorang present, saya tak rigid lah. Nak seorang present ke, dua orang present ke, semua present ke, as long as tak lebih 15 minit dan you boleh ceritalah apa yang perlu dimasukkan. You punya ikut apa yang ada dalam you punya report tu lah. Nak cerita pasal IG lagi, nak cerita pasal company lagi. Dalam masa 15 minit. Nak kena buat slide ke madam, it's up to you using your own creativity. Kalau nak gunakan slide macam yang saya present dalam kelas ni pun boleh. Kalau ada yang lebih kreatif, dia macam ada gambar bergerak lah kat belakang macam baca berita tu. Tu pun boleh. Ikutlah mana-mana asalkan sampai you punya presentation tersebut. Jangan pula buat video saja keluar perkataan, tak ada orang bercakap, tak ada orang terangkan. Tu tak boleh lah. Kalau buat yang macam tu mungkinlah dapat markah rendah kot. Okey. Apa lagi nak ditanya? So you punya presentation tu insya-Allah pada minggu ke-14 saya nak suruh you all present lah. Bukan present online, bukan present secara live ya. Play your video during class. Minggu ke-14. Ni minggu ke-12. Meaning to say that you kena siapkan you punya video dulu. You punya report kita hantar kemudian. Sebab bila you present saya nampak okay ni kesalahan dia. You tak letakkan, you tak get clear tentang leaders punya rules. Ataupun peranan-peranan leader. Ataupun you tak masukkan form of business entities. So saya kata ni kena tambah ya. Tambah dalam report. Report kita enjak sikit lah. Mungkinlah minggu ke-15 ke, minggu ke-16 ke, which is dah melewati minggu ke-14 pembelajaran, baru hantar. Kita tengok macam mana. Lain, kalau tak ada, saya nak baca nama sekejap. Mana kelas you all? Kelas B ya? Esok cuti ke? Esok cuti ke? Cuti Taipusam. Ya, cuti Taipusam. Yang ada dekat hostel balik ke? Tak balik. Tak apalah, duduklah dekat hostel. Study. Tadi apa? Study. Bagus. Okey, Alia Arina ada? Saya. Amirah Husna? Amirah Husna ada? Amirah tak ada. Atirah Najla? Saya. Azira? Saya. Farah Sabrina? Saya. Indra of course Saya. ada. Intan Farhana? Ini ada. Ada kan? Nama dia awal masuk tadi. Julia Kaisara? Saya. Muhammad Aidil Zarif? Saya. Muhammad Alif Haikal? Saya. Muhammad Amirul Amin? Angkat tangan Muhammad Amirul bin Hasnan? Saya. Okey. Muhammad Amjad? Saya. Okey. Muhammad Ammar? Ini madam. Masuk lambat tadi. Muhammad Syarifuddin? Saya pun. Okey. Naura Syahindah? Saya. Nazarisa Emeline? Nazarisa Ilek. Seterusnya Nur Izza Fatini? Ya, saya.
Nur Frisha Nadia. Saya. Nur Adilah ada. Nur Ilman Fahmi. Okay. Nur Syamini. Saya. Nur Aina Tasha. Saya, Madam. Okay. Amira Nazira. Saya. Okay. Nur Anis Alia. Saya, Madam. Nur Azza Syazwani. Azza. Nur Farah Adila. Saya. Nur Hazira. Saya. Inshira. Saya. Irene Diana. Saya, Puan. Kristina Najwa. Saya, Puan. Syazwina. Saya, Puan. Syuhada. Saya, Puan. Noralia Raihana. Saya. Nur Fatin. Saya, Puan. Nur Syafiha Atira. Nur Aida Natasha. Putri. Salsabila. Saya, Madam. Sharifah Zari Sofia. Saya. Siti Hanis Najwa. Saya, Madam. Zarifah Zabirah. Tak salah sebut dah kan? Betul-betul. Yeah. Amirah ada? Amirah? Nazarisa? Azhar? Tak ada. So 3 3 orang tak ada. Okay. If you don't have any questions, so kita boleh tamatkan kelas kita pada hari inilah. So kita ada extra time as usual, kita ada extra time, so make sure that you use or you utilize our extra time ini buat kerja saya lah, buat assignment saya. Hopefully saya husnuzon, you buat kerja-kerja berkumpulan tu lah, habiskan yang mana tak siap, yang mana nak kena touch up. Sebab minggu ke-14 lagi 2 minggu you kena present you punya group work. Okay, so kita tutup kelas kita dengan tasbih kifarah dan juga surah Wal-As. Amin amin ya rabbal alamin. Selamat bercuti pada esok hari. Jangan buat perkara-perkara yang membazir masa dan juga yang tidak berfaedah. Okey. Jaga diri baik-baik. Jumpa lagi minggu hadapan. Assalamualaikum. Terima kasih banyak-banyak. Waalaikumsalam. Selamat menyambut Hari Pusam. Boleh lah. Selamat Tai Pusam.